Pada tengah hari 12 November 2018, di Bandar Johor Bahru, Johor, bunyi siren memekakkan telinga dari kereta polis dan ambulans telah memecah suasana riuh rendah dan ceria di sebuah lorong kecil. Bunyi musik kompang dan pembesar suara berkuasa tinggi yang sepatutnya bergema dengan meriah, kini tiba-tiba senyap, memberi laluan kepada keheningan maut yang hanya dipecahkan oleh raungan tangisan yang menyayat hati. Ratapan itu datangnya dari sebuah rumah 3 tingkat yang dihias indah. Kereta peronda dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor berhenti mengejut. Kolonel Azman bin Rashid, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, melangkah keluar dengan wajah yang tegang. Pemandangan di hadapannya adalah salah satu tempat kejadian yang paling aneh dan tragis pernah disaksikannya. Sebuah kemah perkawinan gergasi yang dihiasi bunga-bungaan berwarna-warni masih terpasang megah di hadapan rumah. Berpuluh-puluh meja hidangan masih utuh. Makanan mula menyejuk, minuman beralkohol tumpah melimpah. Para tetamu dari kedua-dua belah pihak yang beberapa minit lalu masih memakai baju songket dan sut, bergelak tawa dan mengucapkan tahniah, kini berdiri bergerombolan, wajah masing-masing pucat lesi dan tergamam ketakutan. Beberapa wanita pengsan dan dipapah oleh ahli keluarga ke satu sudut. Lapor Kolonel. Seorang anggota polis yang bertugas mengawal kawasan itu berlari menghampiri. Laporan mengatakan mangsa adalah pengantin perempuan dibunuh di dalam bilik pengantin di tingkat 2. Pengantin perempuan? Kolonel Azman terpempan. Pembunuhan pada hari perkahwinan di dalam bilik pengantin. Tahap kekejaman dan cabaran jenayah ini tidak dapat dibayangkan. Kolonel Azman bersama pasukan siasatan khasnya yang paling elit segera bergerak masuk ke dalam rumah. Tingkat bawah yang sepatutnya menjadi tempat menyambut tetamu kini huru-hara. Raungan tangisan seorang wanita tua yang memilukan kedengaran dari tingkat atas. Ya Allah, Aisyah, anakku, siapa yang bunuh anak mak? Para pegawai penyiasat menaiki tangga menuju ke tingkat 2. Bilik pengantin, pintu kayunya terbuka luas. Di luar pintu, seorang wanita yang dikenal pasti sebagai Puan Fauziah, ibu pengantin perempuan, telah pengsan dan sedang dijaga oleh ahli keluarga. Dialah orang pertama yang menemui kejadian itu. Mengikut perancangan, dia naik untuk memanggil anak perempuannya, Siti Aisyah, 24 tahun, untuk bersiap sedia bagi acara seterusnya. Dan apabila membuka pintu, dia menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Kolonel Azman melangkah masuk. Bilik itu masih berbau cat baru, dihiasi dengan perkataan selamat pengantin baru berwarna merah terang, belon, dan bunga mawar. Tetapi semua keindahan dan kebahagiaan itu telah dicemari oleh warna merah pekat. Di atas katil pengantin yang beralaskan cadar putih bersih, Siti Aisyah terbaring. Dia masih memakai gaun pengantin putih yang indah, tetapi dari bagian dada ke atas, gaun itu telah diwarnai merah pekat oleh darah. Darah mengalir dari beberapa kesan tikaman, membasahi sebagian besar cadar dan menitis ke lantai. Mata pengantin muda itu masih terbuka, merenung kosong ke siling, riak wajah terkejut dan ngeri yang teramat sangat, seolah-olah beku selamanya pada wajah cantiknya yang baru sahaja disolek rapi. 1, 2, 3. Doktor forensik yang mendekati mangsa bergumam sambil mengira. Banyak tikaman tertumpu di bahagian dada dan leher. Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian, hampir tiada tanda-tanda pergelutan, menunjukkan serangan yang terlalu mengejut. Pasukan siasatan khas ditubuhkan serta-merta di lokasi. Hipotesis pertama dan paling logik dalam konteks sebuah majelis perkawinan segera dikemukakan, bunuh dan rompak. Hari ini hari perkawinan, seorang pegawai penyiasat menganalisis. Wang hadiah, emas, barang kemas banyak terkumpul.
Kemungkinan besar seorang perompak profesional yang tahu ada majelis di sini telah menyelinap masuk. Dia naik ke tingkat 2, sasarannya adalah bilik pengantin untuk mencuri uang hadiah dan barang kemas, sambung seorang lagi. Ketika dia sedang menggeledah, pengantin perempuan Aisyah tiba-tiba naik dari tingkat bawah. Karena panik setelah perbuatannya dikesan, suspek telah membunuhnya dengan kejam untuk menutup jejak. Ini adalah hipotesis yang sangat munasabah. Ia menjelaskan mengapa suspek bertindak begitu kejam. Periksa segera, Kolonel Azman memberi arahan. Geledah seluruh bilik, periksa harta benda, di mana uang hadiah, di mana emas dan perak. Para pegawai forensik memulakan tugas mereka. Mereka membuka almari pakaian, memeriksa laci meja solek, dan kemudian percanggahan pertama yang membawa maut dan membatalkan keseluruhan hipotesis itu muncul. Lapor, Kolonel, panggil seorang pegawai. Tiada apa-apa yang hilang. Di atas meja solek, sebuah beg tangan mahal milik pengantin perempuan masih ada. Apabila dibuka, di dalamnya terdapat setimbun sampul surat berisi uang hadiah, mungkin dari rakan-rakan karib. Masih utuh. Telepon iPhone model terkini juga masih ada di situ. Dan yang lebih mengejutkan, apabila pegawai forensik memeriksa mayat mangsa, semua barang kemas perkawinan masih lengkap. Rantai emas berat di lehernya, subang berlian yang berkilauan, dan cincin kawin masih tersarung kemas di jari manisnya yang mula sejuk. Semuanya masih ada. Uang, emas, harta benda tidak hilang walau 1 sen. Hipotesis bunuh dan rompak runtuh sepenuhnya. Jelas sekali, suspek tidak datang untuk uang. Dia datang hanya dengan satu tujuan, membunuh pengantin perempuan Siti Aisyah. Suasana di dalam bilik menjadi semakin tegang. Jika bukan kerana wang, ia pasti kerana cinta. Ini adalah kes dendam asmara. Rasa cemburu dan dendam yang telah memuncak mengubah hari paling bahagia mangsa menjadi hari paling tragis. Cari senjata pembunuhan, arah Kolonel Azman, dan mereka menemuinya. Ia tidak jauh, dibuang begitu sahaja di satu sudut bilik berhampiran pintu keluar. Sebilah pisau, jenis pisau buah, berpemegang plastik kuning, bilahnya nipis dan tajam, masih berlumuran darah segar. Panggil Puan Fauziah untuk pengecaman. Puan Fauziah, walaupun masih lemah, cuba berjalan terhuyung hayang masuk. Apabila melihat pisau itu, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, bukan dari rumah saya tidak ada pisau ini. Pisau yang saya guna, saya kenal. Satu butiran penting, suspek telah membawa senjata dari luar. Ini membuktikan, ini bukan pembunuhan spontan, tetapi satu kes yang terancang. Suspek mempunyai niat untuk membunuh sebelum dia melangkah masuk ke dalam rumah ini. Kes dendam asmara terancang dengan persediaan senjata. Pasukan siasatan mula membina semula senario. Hari ini majlis perkahwinan, analisis Kolonel Azman. Beratus-ratus tetamu keluar masuk. Suspek mestilah seorang yang dikenali, sekurang-kurangnya mengenali mangsa atau rumah ini. Dia mengambil kesempatan semasa keadaan riuh rendah dan sesak. Dia memakai pelitup muka, menyamar sebagai tetamu, dan mudah bergaul dengan orang ramai. Tiada siapa yang perasan, tiada siapa yang mengawal. Dia tahu susun atur rumah, dia tahu bilik pengantin Aisyah di tingkat 2. Dia tidak pergi ke tempat lain, terus naik ke tingkat 2. Dia membuka pintu. Mungkin ketika itu pintu tidak berkunci atau pengantin perempuan baru naik untuk berehat. Dia menyerang secara mengejut. Aisyah yang memakai daun pengantin yang berat dan menyukarkan pergerakan tidak dapat melawan. Dia menikam berkali-kali kemudian membuang pisau itu. Dan kemudian butiran terakhir yang paling menyeramkan ditemui. Di dalam bilik pengantin itu terdapat sebuah bilik air pribadi. Pegawai forensik melangkah masuk.
Di tepi sinki porselin putih, mereka menemui kesan air dan kesan darah yang samar, hampir tidak kelihatan, yang telah dicairkan. Paip air masih terasa sedikit lembab. Senario itu lengkap. Selepas melakukan jenayah, suspek dengan tangan yang berlumuran darah, tidak panik dan melarikan diri serta-merta. Dia dengan tenang masuk ke dalam bilik air ini. Dia membuka paip air, membersihkan kesan darah di tangannya. Dia keluar dengan selamba, memasukkan tangan ke dalam poket untuk menyembunyikannya, kemudian dengan tenang turun ke tingkat bawah, bergaul dengan tetamu yang sedang makan minum dan mengucapkan tahniah, lalu melarikan diri. Seorang penjenayah berdarah sejuk dengan saraf keluli. Kolonel Azman menoleh kembali ke wajah pengantin perempuan yang beku ketakutan. Asmara, ulangnya. Suspek mestilah seorang lelaki yang ditinggalkan oleh pengantin perempuan ini, seorang yang dendam kesumat sehingga sanggup menghancurkan kebahagiaan wanita itu walau apa cara sekalipun. Dia mengeluarkan teleponnya menghubungi pusat kawalan. Segera semak semua hubungan cinta mangsa Siti Aisyah. Selongkar masa lalunya, sediakan saya profil lengkap semua teman lelaki lamanya. Arahan Kolonel Azman bin Rashid untuk membina semula profil lengkap hubungan cinta mangsa Siti Aisyah secara rasmi telah mengubah siasatan daripada sebuah tragedi tanpa sebab kepada satu pemburuan yang terarah. Bilik pengantin yang berbau hanyir darah dan kesedihan itu segera ditutup. Seluruh pasukan ditarik keluar. Pusat kawalan sementara didirikan di tingkat bawah. Di tengah-tengah suasana ironis sebuah majelis perkawinan yang musnah, kemah yang sengit, hidangan yang sejuk, kontras yang kejam antara kerayaan dan kematian menambahkan lagi tekanan. Mereka mesti menyelesaikan kes ini dengan cepat. Marwah seluruh pasukan polis negeri sedang dicabar oleh seorang penjenayah berdarah sejuk yang berani bertindak di siang hari dalam sebuah majelis perkahwinan yang disaksikan ratusan orang. 2 cabang siasatan segera dijalankan serentak. Cabang pertama, menyemak persekitaran, mendapatkan semua rakaman kamera litar tertutup, CCTV, dan keterangan saksi. Ini adalah tugas yang kelihatan mustahil. Tempat kejadian adalah sebuah majelis perkawinan. Ratusan tetamu, kaki tangan catering, juru gambar, juru video. Sesiapa sahaja boleh menjadi saksi dan sesiapa sahaja boleh menjadi suspek. Macam mana kita nak tahu siapa tetamu, siapa penceroboh? Tanya seorang pegawai muda. Itulah kuncinya, kata Kolonel Azman. Suspek telah mengambil kesempatan daripada keadaan huru-hara ini, tetapi keadaan huru-hara ini juga akan meninggalkan jejaknya. Panggil semua juru gambar dan juru video majlis ini ke sini. Saya mahu lihat setiap rakaman video, setiap keping gambar yang mereka ambil dari awal lagi. Pada masa yang sama, satu pasukan lain ditugaskan untuk mendapatkan rakaman CCTV dari semua rumah penduduk dan kedai-kedai di sekitar lorong itu. Kerja-kerja penapisan bermula. Beratus-ratus gigabyte data dimuat turun ke komputer. Para pegawai penyiasat terpaksa meneliti berulang kali imej ratusan orang, cuba mencari satu wajah asing, satu tingkah laku yang luar biasa. Dan kemudian mereka menemuinya, bukan dari CCTV, tetapi ironinya dari rakaman video juru video perkawinan itu sendiri. Dalam satu sudut rakaman kamera tambahan yang diletakkan di luar pintu pagar untuk merakam ketibaan tetamu, kamera itu telah merakam 1 detik penting. Pada waktu paling sibuk dan riuh rendah, ketika pengantin lelaki dan perempuan sedang bersiap untuk upacara, seorang pemuda muncul. Dia kelihatan sangat berbeza daripada tetamu lain. Dia memakai jaket gelap yang agak peleh dalam suasana parti, topi yang ditarik ke bawah, dan yang paling penting, dia memakai pelitup muka perubatan berwarna biru. Pada tahun 2018, memakai pelitup muka di majelis perkawinan adalah sangat luar biasa.
dan ia segera menarik perhatian mereka yang meneliti video itu. "Berhenti," arah Kolonel Asman. "Mereka membesarkan image itu. Pemuda ini tidak masuk ke kawasan kemah. Dia tidak menyapa sesiapa, dia tidak memberi sampul hadiah. Dia menyelinap melalui orang ramai dan terus masuk ke dalam rumah. Dia tahu jalan," komen seorang pegawai penyiasat. "Dia tidak tercari-cari, dia berjalan terus seolah-olah sudah biasa." Para pegawai segera membandingkan dengan sudut rakaman lain. Tiada siapa yang melihat lelaki ini turun. Mereka membandingkan dengan masa Puan Fauziah, ibu pengantin perempuan, menemui kejadian itu. Lelaki berpelitup muka itu masuk ke dalam rumah. 15 menit kemudian, jeritan Puan Fauziah kedengaran. Semuanya sudah jelas. Lelaki berpelitup muka itu adalah pembunuhnya. Dia telah mengambil kesempatan daripada keadaan huru-hara, menyembunyikan wajahnya, dan terus naik ke tingkat 2. Dia tahu di mana bilik pengantin perempuan. Dia bertindak, kemudian keluar melalui jalan lain, mungkin pintu belakang, atau keluar dengan selamba tanpa dirakam. Tetapi siapa dia? Image-nya terlalu kabur, dan pelitup muka itu telah menyembunyikan semua ciri pengenalan. Disinilah cabang siasatan kedua, siasatan ke atas manusia, memainkan peranannya. Menyoal siasat hubungan cinta seorang gadis muda yang baru dibunuh adalah sangat sensitif. Mereka tidak boleh bertanya kepada Puan Fauziah. Suami yang baru dikahwini juga merupakan mangsa yang sedang dalam keadaan trauma. Pasukan siasatan memutuskan untuk mendekati dari kalangan rakan-rakan karib mangsa, Siti Aisyah. 2 pegawai wanita yang menyamar sebagai konselor dihantar untuk bercakap dengan kumpulan pengiring pengantin. Rakan-rakan karib Aisyah ketika itu sedang berkumpul di satu sudut, menangis teresak-esak. "Adik-adik, bertenang," kata pegawai wanita itu sambil memegang tangan seorang gadis. "Akak tahu kamu semua sangat terkejut, tetapi untuk menangkap penjenayah ini, akak perlukan bantuan kamu. Orang ini bertindak terlalu kejam. Dia tidak merompak. Dia datang untuk membunuh Aisyah." Kami tak tahu," kata gadis-gadis itu ketakutan. "Aisyah tuh baik orangnya. Dia tak ada musuh." "Akak tahu," kata pegawai itu dengan sabar. Tapi di masa lalu, dalam hubungan cinta, pernah tak Aisyah putus dengan sesiapa secara tak baik, seseorang yang terlalu obses atau ekstrim? Soalan itu seperti kunci yang membuka satu ruang ingatan yang tidak mau disebut oleh gadis-gadis itu. Mereka saling berpandangan. Akhirnya, seorang rakan karib bernama Lina mengesat air matanya dan berbisik, "Ya, ada. Aisyah tuh cantik, jadi ramai yang suka. Sebelum kenal suami dia sekarang, Aisyah ada 3 hubungan cinta yang serius." Para pegawai segera menumpukan perhatian. Siapa mereka bertiga? Pasukan siasatan dengan cepat mengenal pasti 3 suspek, 3 bekas teman lelaki Aisyah. Suspek pertama ialah cinta zaman universiti, namanya Ahmad Kamal. Tapi tak mungkin Kamal, Lina cepat-cepat menolak. Mereka putus cara baik. Dan Kamal sekarang di Kuala Lumpur. Dia dah pindah kerja ke sana 2 tahun lalu. Pagi tadi pun, dia ada muat naik gambar di Facebook tengah mesyuarat di pejabat. Satu pasukan segera membuat pengesahan. Hanya dalam 30 minit, mereka menghubungi polis di kawasan kediaman Kamal dan syarikatnya. Hasilnya, Ahmad Kamal mempunyai alibi yang kukuh. Tepat pada masa kejadian, dia sedang mempengarusikan satu mesyuarat di pejabatnya di Kuala Lumpur. Rakaman CCTV syarikat dan berpuluh-puluh rakan sekerja mengesahkannya. Suspek nombor 1 digugurkan. Suspek kedua ialah seorang lelaki bernama Tengku Imran, anak seorang usahawan kaya. "Imran ni kaya," sambung Lina, "tapi dia suka bersosial. Aisyah kenal sekejap, rasa tak sesuai, terus putus. Tapi tak mungkin dia juga." "Kenapa?"
Sebab dia di luar negara, dia belajar di Australia. Pagi tadi kami nampak dia muat naik Instagram story, tengah meluncur ombak di Sydney. Mereka putus pun dah setahun. Satu pasukan siasatan lain segera berhubung dengan Jabatan Imigrasi. Maklumat disahkan. Tengku Imran telah keluar negara ke Australia 8 bulan lalu dan tiada rekod kemasukan semula. Suspek kedua digugurkan. Suasana menjadi suram. 2 daripada 3 orang telah disingkirkan. Hanya tinggal seorang. Ada seorang lagi. Lina tiba-tiba teragak-agak. Suaranya kedengaran sedikit takut. Ini teman lelaki dia sebelum Aisyah kenal dan kahwin dengan suami sekarang. Siapa dia? Tanya pegawai wanita itu. Namanya Muhammad Hafiz, kata gadis itu. Suaranya bergetar. 26 tahun, rumahnya di daerah sebelah. Hafiz dan Aisyah bercinta lebih setahun. Tapi dia tak sama macam 2 orang lagi tu. Dia baran dan obsesnya menakutkan. Seluruh pasukan siasatan segera memberikan tumpuan penuh. Ini dia. Bagaimana hubungan itu berakhir? Sangat teruk, kata Lina, ngeri. Aisyah kenal suami sekarang yang baik, sopan, keluarga pun baik. Jadi, dia putuskan hubungan dengan Hafiz. Mamat tu tak boleh terima. Dia datang rumah Aisyah melutut merayu, lepas tu mengamuk. Dia hantar mesej, telefon, ugut. Saya masih simpan mesej yang dia hantar pada Aisyah. Gadis itu dengan tangan terketar-ketar membuka teleponnya, mencari satu perbualan lama. Satu mesej yang Aisyah telah tangkap layar dan hantar kepada rakannya untuk mengadu, seolah-olah meminta pertolongan. Mesej dari Muhammad Hafiz dihantar kira-kira 3 bulan lalu, sejurus selepas mengetahui Aisyah akan berkahwin. Kau berani tinggal aku kahwin dengan jantan lain? Kau ingat kau boleh selamat? Aku bagi tahu kau, Aisyah, kalau aku tak dapat kau, tak ada jantan lain dalam dunia ni boleh dapat kau. Kau tunggu saja. Sampai hari kahwin kau nanti, aku akan bagi kau satu hadiah. Satu ugutan yang sangat menakutkan dan bertepatan dengan tragedi yang baru berlaku. Sampai hari kahwin kau nanti, aku akan bagi kau satu hadiah. Tepat pada masa itu, pegawai dari pasukan analisis video membawa komputer riba dan bertanya kepada gadis-gadis itu. Atas arahan Kolonel Azman, mereka menunjukkan rakaman video kabur lelaki berpelitup muka yang memakai jaket gelap. Adik-adik, kamu kenal tak susuk tubuh ini? Kumpulan rakan itu menahan nafas. Mereka merenung tajam. Jaket ni, Lina tiba-tiba tergagap. Cara jalan dia yang sedikit membongkok ni. Ya Allah, macam Hafiz. Sangat sama macam Mok Hafiz. Semuanya kini menunjuk ke satu arah. Motif, dendam, cemburu buta, ugutan, aku akan bagi kau satu hadiah hari kahwin, pengecaman, susuk tubuh yang sepadan, tingkah laku, memakai pelitup muka untuk menyembunyikan identiti, tahu selok-belok rumah mangsa kerana pernah datang semasa bercinta. Muhammad Hafiz, Kolonel Azman berkata dengan tegas, alamat, segera ke rumah suspek ini. Satu pasukan penyiasat jenayah yang paling elit segera diarahkan bergerak, memecut ke daerah sebelah. Para pegawai tiba di rumah Muhammad Hafiz sekitar jam 3 petang hari yang sama. Ia adalah sebuah rumah kampung biasa. Mereka disambut oleh ibu bapa Hafiz, 2 orang petani dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan melihat polis tiba-tiba muncul. Kami nak tanya, kata ketua pasukan sambil menunjukkan kad kuasa. Muhammad Hafiz, 26 tahun, ada di rumah? Mendengar nama anak mereka, si ibu tiba-tiba menangis teresa-esa. Si bapa pula kelam kabut dan menggigil. Kenapa? Kenapa, Tuan? Hafiz, anak saya buat apa? Di mana dia sekarang? Kami tak tahu, si bapa tergagap. Pagi tadi.
Pagi tadi dia kata ada urusan. Dia keluar awal dalam pukul 9 pagi. Jantung para pegawai seakan terhenti. Pukul 9 pagi, tepat pada masa majlis perkahwinan di Johor Bahru bermula. Dia keluar, dia pakai baju apa? Dia pakai seluar jin dengan jaket. Si ibu tersedu-sedu. Jaket warna hitam yang dah lama. Dia kata pergi sekejap saja, nanti balik. Tapi jaket gelap sepadan dengan imej lelaki berpelitup muka dalam rakaman. Jadi dari tadi sampai sekarang dia belum balik. Pakcik-makcik tak telefon dia. Macam mana nak telefon? Si bapa menepuk meja dengan penuh rasa tidak berdaya. Kami telefon dia dari tengah hari tadi. Dah beratus kali telefon. Telefon dia dah tutup. Dia telah menghilangkan diri dari kawasan itu sejurus selepas waktu kejadian jenayah. Semuanya sudah terlalu jelas. Mohd Hafiz bukan lagi suspek. Dia adalah pembunuhnya. Ketua pasukan segera mengeluarkan telefon melaporkan kepada Kolonel Azman. Lapor Tuan, suspek telah dikenal pasti, Mohd Hafiz, 26 tahun. Dia telah keluar rumah sejak pagi, memakai jaket gelap. Buat masa ini, suspek telah mematikan telefon dan melarikan diri dari kawasan ini. Di pusat kawalan sementara, Kolonel Azman menggenggam penumbuknya. Profil pembunuh berdarah sejuk itu telah lengkap. Buruan, dia mengaum. Keluarkan waran tangkap segera untuk Mohd Hafiz. Dia tak boleh lari jauh. Semak semua stesen bas, stesen kereta api. Dia akan coba lari ke utara atau selatan. Perintah buruan segera ke atas Muhammad Hafiz, 26 tahun, dikeluarkan pada petang 12 November, hanya beberapa jam selepas jenayah itu ditemui. Profil pemuda itu, penjenayah berdarah sejuk bersama amaran, suspek amat berbahaya, segera dihantar ke semua sekatan jalan raya, balai polis, stesen kereta api dan stesen bas, bukan sahaja di Johor, tetapi juga di seluruh negeri-negeri jiran. Terutamanya di pintu-pintu keluar utama seperti Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Kolonel Azman faham, dia sedang berlumba dengan masa. Penjenayah itu, selepas melakukan jenayah kejam di tengah-tengah majlis perkahwinan, mempunyai masa keemasan sekurang-kurangnya 3 hingga 4 jam untuk melarikan diri sebelum polis tiba dan mengenal pasti identitinya. Dia telah mematikan telefon, memadamkan satu-satunya jejak digital. Kini, dia seperti hantu yang bergaul dengan jutaan rakyat. Dia tak mungkin berada di Johor lagi, analisis Kolonel Azman dalam mesyuarat kilat bersama pasukan siasatan. Keluarga, rakan-rakan, semua dah kenal muka dia. Dia tak boleh balik rumah. Dia hanya ada satu jalan, melarikan diri. Dan arah yang paling mungkin dan logik adalah ke utara, ke Kuala Lumpur. Di sana cukup jauh, cukup kompleks untuk dia bersembunyi, memulakan hidup baru dengan identiti baru. Satu jaringan besar dibentangkan, tetapi daripada menyebarkan pasukan secara meluas, pasukan siasatan menumpukan pada 3 titik utama, stasiun-stasiun bas ekspres, stesen KL Central, dan stesen Butterworth. Di stasiun-stasiun bas besar seperti Terminal Bas Bersepadu Selatan, PBS, Pudu Sentral, dan hentian duta di Kuala Lumpur, serta Terminal Bas Sungai Nibong di Pulau Pinang, berpuluh-puluh pegawai jenayah berpakaian preman telah dikerahkan. Mereka memeriksa setiap senarai penumpang, setiap rakaman CCTV yang kabur di kaunter tiket, cuba mencari seorang pemuda memakai jaket gelap, berpelitup muka dengan cara berjalan yang sedikit membongkok. Tetapi sepanjang malam 12 hari bulan dan keesokan harinya 13 hari bulan, pencarian itu menemui jalan buntu. Mohd Hafiz seolah-olah gaib. Kemana dia pergi? Kolonel Azman menumbuk meja. Dia ada masa sehari suntuk untuk melarikan diri. Mungkin dia tak terus pergi, tapi bersembunyi di mana-mana hotel bajet, menunggu masa.
atau dia naik bas haram yang tidak berdaftar. Tekanan memuncak ke atas pasukan siasatan. Masyarakat Johor sedang gempar. Kes menantu perempuan dibunuh pada hari perkahwinan adalah satu tragedi yang terlalu besar, menggegarkan seluruh negara. Arahan untuk menangkap pembunuh secepat mungkin telah diturunkan dari Ketua Polis Negeri. Tetapi para pegawai yang berpengalaman tetap sabar. Mereka tahu pembunuh itu tidak boleh berjalan kaki. Mereka dengan sabar menyemak semula, kali ini keseluruhan senarai penumpang semua perjalanan kereta api dan bas pada hari semalam, 13 hari bulan, dan kemarin, 12 hari bulan. Dan titik perubahan berlaku pada pagi 14 hari bulan, hampir 48 jam selepas kejadian. Satu pasukan ketika sedang menyemak semula dengan penuh putus asa senarai penumpang di KL Central menemui sesuatu yang luar biasa. Dia tidak terus bergerak pada hari kejadian, 12 hari bulan. Dia cukup tenang untuk menaiki bas dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur, mungkin pada petang itu, bersembunyi di suatu tempat dan menunggu sehingga keesokan harinya, 13 hari bulan, untuk membeli tiket kereta api. Para pegawai menemui satu nama yang sebahagiannya sepadan dengan nama suspek dan mempunyai ciri-ciri yang mencurigakan. Dia tidak menggunakan kad pengenalan sebenar, mungkin melaporkannya hilang. Dia telah bertaruh pada kelajuan, percaya polis tidak akan secepat itu. Dia telah membeli tiket kereta api ekspres antara bandar, perjalanan SE5 yang berlepas dari KL Central pada petang 13 hari bulan. Di mana dia sekarang? Jerit Kolonel Azman apabila menerima laporan. Periksa jadual perjalanan, kereta api SE5 berlepas petang semalam. Pagi ini, 14 hari bulan, ia sedang memasuki kawasan pantai timur. Ia sedang bergerak melalui kawasan Terengganu, Pahang. Laporan segera. Kolonel Asman menyambar telpon, melaporkan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, melaporkan kepada polis negeri-negeri di sepanjang laluan kereta api. Suspek Mohad Hafiz berada di dalam kereta api SE5 menuju ke utara. Minta kerjasama untuk menahan segera. Serta-merta, satu panggilan kecemasan dibuat antara pasukan siasatan polis Johor, Bukit Aman, dan polis negeri-negeri berkaitan. Perintah buruan segera, gambar pengenalan, walaupun hanya gambar pasport, maklumat terperinci mengenai perjalanan kereta api Muhammad Hafiz segera dihantar kepada pasukan di utara. Rancangan untuk memerangkapnya dirangka. Mereka tidak akan menahan kereta api di tengah jalan karena akan menyebabkan panik dan suspek mungkin melompat dari kereta api, membunuh diri, atau mengambil tebusan. Mereka mesti memilih sebuah stasiun besar di mana kereta api wajib berhenti untuk mengambil penumpang. Stasiun-stasiun seperti Kuala Terengganu, Kuantan diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga, tetapi kereta api SE5 melintas terlalu cepat. Pasukan siasatan memutuskan sasaran seterusnya stasiun kereta api Gemas, Negeri Sembilan. Kereta api SE5 akan berhenti di sana selama 30 menit untuk memberi laluan dan mengisi air. Ini adalah peluang keemasan. Arahan dihantar. Seluruh pasukan polis jenayah elit dari Polis Negeri Sembilan dengan kerjasama Polis Daerah Tampin segera digerakkan. Subuh 15 hari bulan, 3 hari selepas kejadian, stesen kereta api Gemas. Suasana di stesen, walaupun masih awal, dipenuhi penumpang, tetapi di antara mereka terdapat berpuluh-puluh anggota polis jenayah dan pasukan khas berpakaian preman. Mereka menyamar sebagai pemandu teksi, penjaja, dan kaki tangan kereta api. Secara senyap-senyap mengepung semua pintu keluar stasiun. Kereta api SE5 sedang tiba di landasan 2, suara pembesar suara bergema. Suasana tegang menyelubungi. Kereta api itu perlahan-lahan masuk dan berhenti.
Bunyi desisan kuat sistem brek kedengaran. Pintu gerabak terbuka. Penumpang yang masih mengantuk mula turun untuk meregangkan badan dan membeli sarapan. Pasukan dari polis Johor juga baru sahaja mendarat dengan penerbangan kecemasan ke KLIA dan bergerak ke Gemas, telah tiba untuk bekerja sama dengan Polis Negeri Sembilan. Mereka mempunyai maklumat daripada kaki tangan gerabak mengenai nombor gerabak dan katil tempat Hafiz berada. Sebaik sahaja pintu dibuka, anggota pasukan khas menyerbu masuk dari kedua-dua hujung gerabak nombor 8. Mo Hafiz masih mengantuk, baru sahaja menyarung jaket gelapnya, jaket yang sama dipakainya semasa kejadian, sambil menjinjing beg galas kecil bersedia untuk turun. Sebaik sahaja dia melangkah keluar dari kompartmennya, dia bertembung dengan anggota polis. Dia tergamam. Wajahnya selepas 3 hari melarikan diri, kelihatan lesu, cengkong dan pucat lesi. Dia mengenali mereka. Dia berpusing untuk lari ke hujung gerabak, tetapi satu pasukan lain telah menyekat di sana. Mohad Hafiz berdiri kaku. Pembunuh itu melepaskan beg galasnya ke lantai. Dia tahu pelariannya telah berakhir. Dia tidak melawan. Dia mengangkat kedua-dua tangannya ke atas, kemudian perlahan-lahan melutut di koridor gerabak itu. Pengejaran yang mendebarkan selama 3 hari, merentasi separuh semenanjung, akhirnya berakhir di stasiun kereta api Gemas. Di bilik balai polis stesen itu, apabila berhadapan dengan pegawai penyiasat dari Johor, Mohad Hafiz menundukkan kepalanya. Saya tahu saya tak boleh lari, katanya dengan suara bergetar. Apabila ditanya mengenai motif, dia mengaku pada mulanya, saya benci dia, saya betul-betul cintakan dia, saya dah bagi dia segalanya. Tapi dia tinggalkan saya, dia hina saya miskin, pergi kawin dengan orang kaya. Pada hari kawin dia, saya tak boleh terima, saya tak nak dia bahagia. Saya terpaksa buat. Pengakuan awal itu mengesahkan semua jangkaan pasukan siasatan. Dia segera digari dan dibawa menaiki penerbangan terawal kembali ke Johor untuk menghadapi jenayah kejam yang telah dilakukannya. Penerbangan yang membawa Mohad Hafiz mendarat di lapangan terbang antarabangsa Senai dalam satu petang yang suram. Di bawah kawalan ketat anggota polis jenayah dari Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor, pembunuh berusia 26 tahun itu dengan tangan bergari berjalan tanpa jiwa. Dia yang 3 hari lalu berangan-angan untuk melarikan diri ke utara untuk memulakan hidup baru, kini terpaksa kembali untuk menghadapi jenayah dahsyatnya. Berbeza dengan kesunyian pengiringan itu, seluruh bandar Johor Bahru masih gempar. Kematian pengantin perempuan Siti Aisyah pada hari perkahwinannya telah menjadi satu tragedi yang tidak dapat dipercayai, menyelubungi seluruh bandar dengan bayangan kesedihan. Kesakitan keluarga mangsa, kebingungan pengantin lelaki, dan kemarahan orang ramai, semuanya menantikan satu jawaban. Dan Muhammad Hafiz adalah jawapannya. Di lokap Ibu Pejabat Polis Kontingen, sesi soal siasat rasmi bermula. Duduk berhadapan dengan Kolonel Azman, Muhammad Hafiz tidak lagi menunjukkan kekerasan seorang pelarian. Selepas 3 hari menderita di dalam kereta api tanpa tidur, hidup dalam ketakutan, dia telah runtuh sepenuhnya. Orang kena tahan Muhammad Hafiz, Kolonel Azman memulakan, suaranya tanpa emosi. Waran tangkap telah dilaksanakan. Pengakuan awal kamu di Gemas telah direkodkan. Sekarang, kami mahu kamu mengaku semula segalanya, dari perancangan hingga pelaksanaan jenayah dan pelarian. Ini satu-satunya peluang untuk kamu mendapat keringanan. Hafiz menundukkan mukanya, kedua-dua tangan yang bergari digenggam erat dan terketar-ketar. Dia mula bercerita. Suaranya serak dan terputus-putus, menceritakan semula satu tragedi dendam dan psikologi yang sakit.
Dia dan Siti Aisyah memang pernah mempunyai hubungan cinta yang mendalam. Dia, seorang pemuda kampung yang bekerja sendiri, telah mencintai Aisyah dengan cinta yang obsesif dan posesif. Dia menganggap Aisyah sebagai segala-galanya, tetapi kemudian tragedi berlaku. Aisyah cantik, berpendidikan, dan dia maukan masa depan yang berbeza. Dia bertemu suaminya sekarang, seorang lelaki yang berjaya dan kaya raya dari bandar. Dan dia memutuskan untuk berpisah dengan Hafiz. Dia hina aku miskin. Hafiz mengetap gigi, dan ini kali pertama dia mengangkat muka, matanya merah menyala. Dia kata bercinta dengan aku tak ada masa depan. Dia kata dia perlukan seseorang yang boleh jaga dia. Dia buang aku macam kain buruk. Dendam itu bukan kesedihan cinta yang berakhir, tetapi ego yang tercalar, penghinaan seorang lelaki yang ditinggalkan. Dia telah merayu, melutut, tetapi apabila melihat Aisyah bertegas, dan terutamanya apabila melihat kad kawin Aisyah dihantar, cinta di dalam dirinya mati, hanya tinggal dendam. Kau tak dapat aku, jantan lain pun jangan harap. Ugutan hadiah hari perkawinan yang dihantarnya kepada Aisyah bukan sekadar kata-kata kosong, ia adalah satu sumpahan. Bagaimana kamu merancang? Tanya seorang pegawai penyiasat. Hafiz mengaku dia telah mengintip. Dia tahu tarikh perkawinan, dia tahu lokasinya. Dia tahu dalam sebuah majelis perkawinan, keadaan akan menjadi huru-hara. Ia adalah peluang yang sempurna. Pisau tu saya beli, Hafiz berbisik. Saya beli di pasar seminggu sebelum tu. Saya cuma nak takutkan dia. Saya nak dia merayu pada saya. Satu pembohongan yang lemah. Kolonel Azman berkata dengan tegas, takut kan? Kamu bawa pisau ke majlis kawin untuk menakutkan? Berapa kali kamu tikam dia? Kamu kira tak? Cakap betul-betul. Hafiz menggigil. Saya tak ingat. Saya memang nak bunuh dia. Dia mengakui rancangannya adalah untuk membunuh Aisyah, menghancurkan hari paling bahagia Aisyah dan musuhnya, pengantin lelaki. Dan kemudian dia menceritakan semula pagi yang malang itu. Pagi 12 November, dia berbohong kepada ibu bapaknya, mengatakan dia ada urusan. Dia memakai jaket gelap, menyembunyikan pisau di dalam poket. Dia membawa pelitup muka perubatan. Dia menaiki bas dari daerahnya ke Johor Bahru. Dia tiba berhampiran kawasan majlis. Dia berkeliaran. Menjelang tengah hari, ketika tetamu paling ramai, musik paling kuat, ketika semua orang sedang bersulang dan bersorak, dia tahu masanya telah tiba. Dia menarik pelitup mukanya, menarik topinya ke bawah, dan seperti seorang tetamu, dia berjalan masuk dengan senyap. Macam mana kamu tahu bilik pengantin di tingkat 2? Saya pernah datang rumah Aisyah, Hafiz mengaku. Masa kami bercinta, saya tahu bilik dia di atas. Tepat seperti yang dirakam kamera. Dia tidak berhenti di khemah. Dia tidak memandang sesiapa. Dia terus menuju ke tangga. Masa tu, cerita Hafiz, tangga kosong, semua orang di bawah kemah. Saya terus naik. Pintu bilik berkunci. Saya tak tahu. Saya tolak perlahan, pintu terbuka, tak berkunci. Dia melangkah masuk dan dia melihat Aisyah. Pengantin perempuan Siti Aisyah sedang duduk seorang diri di hadapan meja solek, mungkin sedang berehat atau membetulkan solehkannya. Dia mendengar bunyi dan menoleh. Dia nampak saya, cerita Hafiz, suaranya mula bergetar. Dia tergamam, matanya terbeliak. Dia nak jerit Hafiz, tapi saya tak bagi dia peluang. Dalam sekelip mata, Aisyah mengenalinya. Hafiz sudah pun menerkam. Pisau yang sedia di tangan dikeluarkan. Saya tak ingat apa-apa lagi. Dia menundukkan mukanya. Saya cuma tahu saya kena buat. Saya tikam bertalu-talu.
Dia telah menikam dengan segala dendam dan cemburunya. Mangsa dalam gaun pengantin yang indah tetapi menyukarkan pergerakan, tidak dapat melawan. Dia rebah ke katil, darah memancut mewarnai gaun putihnya. Selepas kejadian itu, Hafiz berdiri tercungap-cungap. Dia melihat wanita yang pernah dicintainya kini terbaring kaku. Dan kemudian dia melihat tangannya, darah di mana-mana. Saya takut. Tetapi tindakan seterusnya bukan tindakan orang yang ketakutan. Ia adalah tindakan seorang yang berdarah sejuk. Saya nampak ada bilik air dalam bilik itu, dia mengaku. Saya masuk, saya buka paip, saya basuh tangan. Basuh sampai bersih. Dia membasuh tangannya, mengeringkannya. Dia membuang pisau itu. Dia tahu pisau itu ada cap jarinya, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya mau keluar dari situ. Dia dengan tenang membetulkan jaketnya, menarik pelitup mukanya, membuka pintu, melihat ke koridor kosong. Dia dengan selamba menuruni tangga, bergaul dengan orang ramai yang masih riuh rendah. Tiada siapa yang tahu, tragedi baru sahaja berlaku di tingkat atas. Dia berjalan keluar dari lorong itu, menahan sebuah teksi motosikal dan terus ke stesen bus. Kamu pergi mana? Saya pergi KL. Pada petang itu juga, dia tiba di Kuala Lumpur. Dia membuang kartu SIM teleponnya, mematikan telepon. Dia tahu polisi akan memburunya. Dia bersembunyi di sebuah hotel budget berhampiran stasiun kereta api. Keesokan harinya, dia menggunakan uang simpanannya yang sedikit untuk membeli tiket kereta api SE5 ke utara. Dia pikir, asalkan dapat sampai ke Pulau Pinang atau lebih jauh, dia akan hilang dan memulaikan hidup baru. Dia tidak sangka, hanya 3 hari kemudian, sebaik sahaja kereta api berhenti di Gemas, hidupnya telah berakhir. Pengakuan Mohad Hafiz sepadan sepenuhnya dengan semua bukti yang dikumpul oleh pasukan siasatan. Dari rakaman kamera, keterangan saksi, laporan forensik, tiada pergulutan, hingga ke pisau asing dan kesan darah yang dicuci di sinki. Beberapa hari kemudian, untuk melengkapkan fail, lakonan semula kejadian dijalankan. Mohad Hafiz memakai baju lokap berbelang dan bergari dibawa kembali ke rumah mangsa. Lorong itu sekali lagi sesak dengan orang ramai, tetapi kali ini bukan tetamu perkahwinan, tetapi orang ramai yang marah. Bunuh dia, binatang, pulangkan nyawa budak tu. Keluarga mangsa, Puan Fauziah dan pengantin lelaki turut hadir, berdiri dari jauh melihat penjenayah itu dengan pandangan penuh kebencian. Wajah Hafiz pucat lesi, terpaksa melakonkan semula keseluruhan jenayahnya. Dia terpaksa melakonkan babak memakai pelitup muka, menyelinap masuk. Dia terpaksa menaiki tangga, menunjuk ke bilik yang betul. Dia terpaksa menolak pintu. Dan kemudian, dengan patung yang memakai gaun pengantin, di bawah pengawasan pihak pendakwaan, dia terpaksa melakonkan semula perbuatan kejinya, menerkam dan menikam. Akhirnya, dia terpaksa masuk ke bilik air, melakonkan babak memulas paip air dan membasuh tangan. Setiap tindakan adalah seperti tikaman pisau yang menghiris lebih dalam kesakitan keluarga mangsa. Tetapi bagi undang-undang, itu adalah bukti terakhir yang mengunci jenayah Mohad Hafiz. File case dengan pengakuan penuh dan bukti fizikal diserahkan kepada Jabatan Pendakwaan dengan cadangan untuk mendakwa Mohad Hafiz di bawah hukuman tertinggi. Penangkapan Mohad Hafiz dan pengakuannya terhadap keseluruhan jenayah bersama dengan laporan lakonan semula kejadian yang terperinci dan mengerikan secara rasmi menamatkan fasa siasatan pasukan khas. Kebenaran, walaupun telah terungkap, membuka satu tragedi yang lebih besar, satu kejutan sosial yang meluas dan menyelubungi bandar Johor Bahru dengan bayangan gelap.
Berita bahwa pembunuhnya adalah bekas teman lelaki pengantin perempuan yang membunuh dengan kejam kerana dendam asmara meletup di semua akhbar dan forum media sosial. Ia lebih dahsyat daripada hipotesis bunuh dan rompak. Ia menyentuh ketakutan yang paling dalam, obsesi gila seorang lelaki yang ditinggalkan. Kes itu, daripada sebuah tragedi keluarga, menjadi topik perbincangan, perdebatan, dan ketakutan seluruh komuniti. Orang bukan sahaja bercakap tentang jenayah, mereka bercakap tentang cinta, tentang kaya dan miskin, tentang dendam. Kasihan perempuan cantik pun jadi satu kesalahan. Jumpa pula jantan gila talak, memang tak tahu nak kata apa. Mungkin masa bercinta janji macam-macam. Bila putus cara kasar, tu yang dia dendam. Bunuh orang masa hari kahwin, mamat ni bukan manusia lagi. Mesti hukum gantung, tak boleh maafkan. Kemarahan orang ramai memuncak, tetapi semua kekecewaan itu tidak dapat dibandingkan dengan kesakitan senyap mereka yang ditinggalkan, mangsa-mangsa langsung jenayah Mohad Hafiz. Tragedi terbesar dan paling ironis mungkin milik pengantin lelaki. Seorang lelaki berusia 30 tahun, berjaya dan baik hati, yang baru saja melalui detik paling bahagia dalam hidupnya. Dia, dalam sut pengantinnya, baru saja mengangkat gelas, tersenyum, menerima ucapan selamat pengantin baru, dan semoga cepat dapat anak. Dalam sekelip mata, kebahagiaannya hancur berkecai di garisan permulaan. Istri yang baru sahaja disarungkan cincin, yang belum sempat menghabiskan sehari bersamanya, telah dibunuh dengan kejam. Dan tempat dia mati adalah di bilik pengantin, di atas katil perkawinan yang dipilih dan dihias bersama-sama. Sejak jeritan Puan Fauziah kedengaran, pengantin lelaki itu telah rebah. Dia berlari ke tingkat 2, dan apabila menyaksikan pemandangan itu, dia bukan lagi dirinya. Dia meraung, cuba memeluk mayat istrinya, tetapi dihalang oleh polis untuk melindungi tempat kejadian. Selepas itu, dia hanya duduk di situ, kaku di anak tangga, dalam sut pengantinnya, di tengah-tengah tangisan, jeritan, dan bunyi siren. Dia tidak menangis, dia hanya duduk dengan pandangan kosong. Kebahagiaannya telah diragut oleh hantu dari masa lalu istrinya, hantu yang mungkin tidak pernah diketahuinya. Kesakitan ini lebih teruk daripada kematian. Dia bukan sahaja kehilangan istri, dia kehilangan kepercayaan. Hari paling bahagia telah bertukar menjadi hari paling berkabung. Rumah yang sepatutnya menjadi sarang cinta, kini menjadi tempat kejadian jenayah yang tidak akan dapat dipadamkan. Tiada siapa yang tahu berapa lama lelaki itu akan mengambil masa untuk bangkit, atau sama ada dia boleh bangkit semula. Tragedi kedua adalah keluarga mangsa, Siti Aisyah, terutamanya Puan Fauziah, ibu yang telah mengorbankan segala-galanya untuk memastikan majlis perkahwinan anak perempuannya sempurna. Dialah orang yang paling gembira melihat anaknya cantik berseri dalam gaun pengantin, dan dialah juga orang pertama yang terpaksa menyaksikan pemandangan paling kejam. Imej anak kesayangannya terbaring dalam lopak darah di atas katil perkahwinan akan menjadi luka psikologi yang menghantui Puan Fauziah sepanjang hayatnya. Dari sebuah majlis perkahwinan, rumah itu tiba-tiba bertukar menjadi majlis pengbumian. Musik kerayaan digantikan dengan paluan kompang duka. Hiasan perkawinan berwarna merah ditanggalkan, digantikan dengan kain putih dan gambar pengantin perempuan yang telah pergi. Kemarahan keluarga mangsa tidak terhingga. Mereka bukan sahaja kehilangan anak, mereka dihina. Penjenayah itu tidak memberi peluang hidup kepada anak perempuan mereka dan tidak memberi sedikit pun maruah kepada keluarga mereka. Dia telah memijak kebahagiaan mereka secara terbuka dan kejam. Tragedi ketiga adalah keluarga pembunuh itu sendiri, Mohad Hafiz. Dari sebuah kampung yang aman di daerah sebelah,
Ibu bapa Hafiz, dua orang petani yang bekerja keras, tiba-tiba menjadi ibu bapa kepada seorang pembunuh berdarah sejuk. Mereka tidak berani keluar rumah. Mereka berhadapan dengan cemoohan dan kutukan seluruh kampung. Rumah tu lahirkan setan. Macam manalah perangai sampai anak jadi jahat macam tu? Tak dapat, dia rusakkan. Mereka malu, mereka terhina. Tetapi di atas segalanya adalah rasa tidak percaya. Anak lelaki yang mereka besarkan, walaupun baran, tetap anak mereka. Kini, dia telah menamatkan hidupnya sendiri dan mencemarkan nama baik seluruh keluarga. Sementara itu, di ibu pejabat polis, laporan siasatan akhir disiapkan. File case dengan pengakuan penuh Mo Hafiz, laporan lakonan semula kejadian, laporan forensik kesantikaman, masa kematian, laporan analisis senjata pembunuhan, pisau, dan yang paling penting, bukti-bukti objektif, rakaman CCTV, keterangan saksi. Mesej ugutan WhatsApp telah membentuk satu lingkaran bukti yang kukuh. Kolonel Azman bin Rashid menandatangani laporan akhir. Polis Kontijen Johor secara rasmi mencadangkan kepada Jabatan Pendakwaan untuk mendakwa Mohd Hafiz atas tuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kertas pertuduhan kemudiannya menggariskan dengan jelas faktor-faktor yang memberatkan, menjadikan jenayah Hafiz sebagai salah satu kes yang paling serius. Membunuh dengan niat jahat, membunuh bekas kekasih karena dendam, cemburu buta, dan tidak dapat menerima hakikat ditinggalkan. Melakukan jenayah dengan kejam, menikam mangsa berkali-kali di bagian vital, dada, leher. Bersifat ganas, bertindak kejam tanpa mengira undang-undang dan moral. Mempunyai perancangan awal, membeli pisau, menyediakan pelitup muka, mengambil kesempatan majelis perkawinan untuk menyelinap masuk. Dengan faktor-faktor ini, Mohd Hafiz hampir pasti akan berhadapan dengan satu-satunya hukuman mati. Seluruh Bandar Johor Bahru selepas beberapa hari gempar dan marah, kini mula tenang, memberi laluan kepada penantian. Mereka menantikan hari mahkamah membuka perbicaraan. Mereka menantikan hari penjenayah itu menerima balasannya. Tetapi, walau apapun hukumannya, ia tidak dapat mengembalikan pengantin muda itu dan tidak dapat memadamkan tragedi sebuah majelis perkawinan berdarah. Satu hari bahagia telah bertukar menjadi hari duka selamanya. Fasa siasatan lapangan dengan pengejaran yang mendebarkan, sesi soal siasat yang tegang, dan lakonan semula yang penuh air mata telah berakhir secara resmi. Jejak Mohd Hafiz telah ditemui di tempat kejadian, cap jarinya terkunci pada pisau, dan pengakuannya yang sepadan dengan setiap butiran telah direkodkan. Kini, pertarungan tidak lagi berlaku di jalanan atau di dalam bilik pengantin, tetapi beralih ke medan yang lebih senyap namun tidak kurang pentingnya, medan perundangan. Keseluruhan file case setebal ribuan muka surat, termasuk laporan siasatan, laporan forensik, file video dari CCTV, dan senjata pembunuhan, telah dimeterai dan dipindahkan dari Jabatan Siasatan Jenayah Polis Kontijen Johor ke Jabatan Pendakwaan Negeri. Para timbalan pendakwa raya yang mewakili negara dalam pendakwaan turut merasa ngeri apabila menerima file tersebut. Mereka sudah biasa dengan kes-kes pembunuhan, tetapi sebuah kes dengan latar belakang yang begitu kejam dan tragis membunuh bekas kekasih pada hari perkawinannya di dalam bilik pengantin ketika mangsa masih memakai gaun pengantin adalah satu pelanggaran bukan sahaja terhadap undang-undang, tetapi juga terhadap semua asas moral masyarakat. Selepas beberapa minggu meneliti dengan teliti, meneliti setiap butiran, membandingkan setiap keterangan, Jabatan Pendakwaan Negeri Johor secara resmi mengeluarkan kertas pertuduhan. Ini adalah dokumen perundangan yang paling penting, secara rasmi mendakwa Mohd Hafiz di hadapan Mahkamah Tinggi untuk dibicarakan.
Kertas pertuduhan itu adalah seperti satu hukuman di atas kertas, mendedahkan keseluruhan rancangan dan jenayah pembunuh berdarah sejuk itu. Jabatan pendakwaan mendakwa Mohat Hafiz atas kesalahan membunuh di bawah Seksian 302 Kanun Keseksaan dengan beberapa faktor pemberat yang setiap satunya cukup untuk menamatkan nyawa tertuduh. Kertas pertuduhan menganalisis dengan jelas bahwa motif Hafiz bukanlah cinta, tetapi keegoisan, dendam, dan cemburu buta. Dia tidak dapat menerima hakikat melihat bekas kekasihnya mempunyai kehidupan yang lebih bahagia dan lebih kaya. Dia membunuh mangsa hanya untuk memuaskan dendam pribadinya, seperti pepatah, tak dapat biar rosak. Ini adalah motif yang paling dikeji oleh masyarakat dan dianggap paling hina oleh undang-undang. Melakukan jenayah dengan kejam, dia telah menyediakan pisau dan menikam bertalu-talu di bahagian vital, dada, leher, mangsa ketika mangsa tidak berdaya melawan dalam gaun pengantin yang menyukarkan pergerakan. Perbuatan ini menunjukkan kekejaman, kezaliman, dan kehilangan sifat kemanusiaan. Bersifat ganas, dia tidak mengendahkan apa-apa, mengambil kesempatan majelis perkahwinan untuk menceroboh rumah, membunuh di siang hari di tempat yang ramai orang, menunjukkan sikap tidak menghormati undang-undang, nyawa orang lain, dan bersedia menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Dengan kertas pertuduhan ini, dengan faktor-faktor pemberat yang tidak dapat disangkal, pihak pendakwaan memohon hukuman tertinggi, hukuman mati. Sementara itu, di penjara, Mohat Hafiz selepas beberapa bulan ditahan reman telah berubah sepenuhnya. Tiada lagi kekerasan atau cabaran seperti hari-hari awal. Kejutan dan kepuasan gila selepas melakukan jenayah telah hilang. Kini, dia terpaksa berhadapan dengan 4 dindim sejuk, dengan kesunyian, dan dengan imej Siti Aisyah dalam gaun pengantin berdarah, satu imej yang diakuinya menghantuinya dalam setiap tidurnya. Dia telah menerima kertas pertuduhan, dia telah membaca dan memahami 2 perkataan, hukuman mati, bukan lagi satu ugutan. Dia adalah masa depan yang telah ditetapkan. Ketakutan akan kematian mula menguasainya. Muhammad Hafiz, dari seorang pembunuh berdarah sejuk, kembali menjadi seorang pemuda 26 tahun yang ketakutan dan menyesal. Tetapi, adakah penyesalannya karena dia telah kehilangan masa depannya, atau karena dia telah meragut nyawa orang lain? Dia mula menulis. Dia menulis surat-surat penuh air mata kepada ibu bapanya, memohon maaf kerana telah memalukan keluarga. Dan dalam satu usaha lemah untuk mencari kemaafan dari hati nuraninya, dia menulis sepucuk surat untuk dihantar kepada keluarga mangsa, Siti Aisyah. Dalam surat itu, dia memanggil Puan Fauziah sebagai makcik, dia memohon maaf. Dia berkata dia terlalu cinta, terlalu buta. Dia merayu kepada keluarga dan terutamanya kepada pengantin lelaki untuk memaafkannya. Dia tahu dia patut dihukum mati, tetapi dia merayu untuk diberikan belas kasihan agar dia mempunyai peluang untuk hidup, memulakan semula hidupnya untuk menebus kesalahannya. Surat itu sudah tentu disimpan oleh pihak penjara dan dimasukkan ke dalam file cache sebagai bukti penyesalan. Tetapi bagi pasukan penyiasat, ini hanyalah naluri untuk terus hidup, satu usaha terakhir untuk berpaut pada harapan, bukannya penyesalan yang sebenar. Dan penyesalan itu, jika ada, sudah terlambat. Kesakitan keluarga mangsa tidak dapat diubati. Sejak hari tragis itu, rumah 3 tingkat yang indah, yang sepatutnya menjadi sarang bahagia, telah dikunci. Tiada siapa yang berani tinggal di situ. Ia telah menjadi sebuah rumah hantu, satu monumen jenayah. Puan Fauziah, selepas kehilangan anak perempuannya, jatuh sakit. Dia kelihatan tua 10 tahun, rambutnya memutih. Kesakitan terbesarnya ialah dialah yang telah membuka pintu takdir itu.
Tetapi yang paling tragis adalah pengantin lelaki. Lelaki yang kehilangan istri pada hari perkawinannya itu menjadi pendiam. Dia membatalkan semua kerja, mengurung diri. Majelis perkawinan bukannya menjadi kenangan indah, telah menjadi mimpi ngeri terburuk. Dia menolak semua pertemuan kecuali dengan pegawai penyiasat. Permintaan tunggal dan terakhirnya, sama seperti keluarga istrinya, adalah satu, hukuman mati. Dia perlukan keadilan. Dia perlukan orang yang telah menghancurkan hidupnya, membayar harga yang paling mahal, agar dia boleh terus hidup. Penantiannya, penantian Puan Fauzia, dan seluruh masyarakat Johor akhirnya akan berakhir. Mahkamah Tinggi Johor selepas meneliti dengan teliti kertas pertuduhan dan file kes secara resmi menetapkan tarikh perbicaraan. Disebabkan sifat kes yang sangat serius dan menimbulkan kemarahan orang ramai, mahkamah memutuskan untuk mengadakan perbicaraan terbuka. Hari pembalasan untuk Mohd Hafiz telah mula dikira. Beberapa bulan kemudian, Mahkamah Tinggi Johor Bahru membuka perbicaraan kes tertuduh Mohd Hafiz, 26 tahun, atas tuduhan membunuh. Ini adalah salah satu perbicaraan yang paling menarik perhatian orang ramai di Johor. Seawal pagi, beratus-ratus orang telah berkumpul di perkarangan mahkamah. Mereka datang bukan kerana ingin tahu, tetapi kerana marah dan menuntut keadilan untuk pengantin perempuan yang malang itu. Kawalan keselamatan diperketat, penghadang polis didirikan, berhempas pulas mengawal keadaan orang ramai yang semakin emosional. Di barisan hadapan yang dikhaskan untuk keluarga mangsa, terdapat satu keheningan yang menyedihkan. Puan Fauzia, ibu mangsa, terpaksa dipapah. Dia menangis teresak-esak sejak sebelum perbicaraan bermula. Di sebelahnya adalah lelaki yang sepatutnya menjadi menantunya, pengantin lelaki. Dia memakai sut hitam, wajahnya cengkung dan tanpa emosi, matanya tajam memandang ke arah kandang tertuduh. Dia datang untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri orang yang telah menghancurkan hidupnya menerima balasan. Pukul 9 pagi, truk polis yang membawa Mohd Hafiz memasuki perkarangan mahkamah. "Tu dia, pembunuh! Bunuh dia, binatang!" Gelombang kemarahan meletus. Orang ramai menolak penghadang, menjerit, memaki hamun. Batu dan botol dilemparkan ke arah Hafiz. Anggota polis terpaksa melindungi dan segera mengiringi tertuduh ke dalam. Mohd Hafiz dalam pakaian penjara, lebih kurus dan gelap, menundukkan mukanya. Dia menggigil. Ketika diiringi melepasi barisan keluarga mangsa, dia tidak berani mengangkat mukanya. Dia dapat merasakan pandangan tajam seperti pisau dari pengantin lelaki menembusi dirinya. Perbicaraan bermula. Wakil pendakwa raya berdiri membacakan kertas pertuduhan. Setiap butiran jenayah diceritakan semula dengan jelas. Cinta yang berakhir, dendam yang gila, ugutan hadiah hari perkahwinan, perbuatan membeli pisau dan merancang, dan akhirnya perbuatan berdarah sejuk menyelinap masuk ke majlis perkahwinan, naik ke bilik pengantin, menikah mangsa hingga mati. Kemudian dengan tenang membasuh tangan dan melarikan diri. Seluruh dewan senyap sunyi, hanya kedengaran esakan Puan Fauzia. Apabila ditanya oleh panel hakim, Mohd Hafiz tidak lagi berdalih. Berhadapan dengan bukti yang tidak dapat disangkal, rakaman kamera, keterangan saksi, mesej WhatsApp, dan pengakuannya sendiri, Hafiz mengaku bersalah terhadap semua pertuduhan. Tertuduh tahu kesalahan tertuduh tidak dapat dimaafkan. Hafiz berbisik, suaranya bergetar. "Adakah tertuduh menyesali perbuatan tertuduh?" tanya hakim pengurusi. "Ya, Yang Arif, saya menyesal." "Mengapa bertindak begitu kejam terhadap orang yang pernah kamu cintai?" Hafiz diam seketika, kemudian mengangkat kepala, matanya merah menyala. Saya terlalu cintakan dia."
Saya dah bagi dia segalanya, tapi dia khianati saya. Dia hina saya miskin, dia kawin dengan orang kaya. Saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima dia bahagia dengan orang lain. Masa itu, saya tak dapat kawal diri. Satu pembelaan, tetapi semakin dia bercakap, semakin jelas motif hinanya. Sesi penghujahan menjadi tegang. Peguam bela Hafiz cuba berpegang pada faktor-faktor mitigasi, menunjukkan penyesalan, keluarga berjasa kepada negara, dan terutamanya cuba mengaitkan jenayah itu dengan keadaan mental yang terganggu teruk. Tetapi timbalan pendakwa raya segera menolaknya. "Terganggu teruk," kata pendakwa raya dengan lantang. "Tertuduh telah merancang sejak beberapa minggu sebelumnya. Tertuduh telah membeli pisau. Tertuduh telah menghantar mesej ugutan. Tertuduh telah memilih hari perkahwinan untuk bertindak." Ini adalah rancangan yang disengajakan dan dikira dengan teliti. Bagaimana boleh dikatakan terganggu? Dan perbuatannya selepas kejadian, sambungnya, tertuduh dengan tenang masuk ke bilik air, membersihkan darah, melarikan diri, menaiki bas ke KL, kemudian menaiki kereta api untuk melarikan diri. Adakah seseorang yang terganggu teruk boleh bertindak dengan begitu berdarah sejuk dan teratur? Ini jelas perbuatan seorang pembunuh dengan saraf keluli, bertekad untuk melakukan jenayah hingga akhir. Perbuatan Moh Hafiz, simpul pendakwa raya, adalah puncak kekejaman, keegoisan, dan kehilangan sifat kemanusiaan. Tertuduh telah memijak kebahagiaan orang lain, menyebabkan satu tragedi yang tidak dapat diobati. Hukuman yang paling berat perlu dikenakan, menyingkirkan tertuduh dari masyarakat selama-lamanya untuk memastikan undang-undang dihormati dan meredakan kesakitan keluarga mangsa. Pihak pendakwaan memohon hukuman mati. Seluruh dewan menahan nafas. Puan Fauziah meraung, pengantin lelaki memejamkan matanya rapat, kedua-dua tangannya digenggam hingga putih. Diberi peluang untuk bercakap buat kali terakhir, Mohad Hafiz menggigil. Dia berpaling ke arah keluarga mangsa. Saya minta maaf makcik. Saya minta maaf abang. Saya dah salah. Saya tahu dosa saya patut dihukum mati. Saya cuma minta keluarga maafkan kesalahan saya. Satu permohonan maaf yang terlambat dan tidak akan dapat menebus apa-apa. Selepas waktu perbincangan yang panjang, panel hakim kembali. Hakim pengerusi berdiri membacakan penghakiman. Mahkamah mendapati perbuatan tertuduh Muhammad Hafiz adalah sangat serius. Hanya kerana cemburu, keegoisan, dan dendam pribadi, tertuduh telah dengan kejam meragut nyawa mangsa Siti Aisyah yang pernah mempunyai hubungan cinta dengannya. Perbuatan tertuduh bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar moral masyarakat secara serius. Mengambil kira tertuduh telah merancang dari awal, menyediakan senjata, mengambil kesempatan majlis perkahwinan untuk menyelinap masuk, bertindak dengan kejam, menunjukkan sifat ganas, tidak menghormati undang-undang dan nyawa manusia. Faktor-faktor pemberat seperti membunuh dengan niat jahat dan melakukan jenayah dengan kejam adalah sangat jelas. Walaupun tertuduh mengaku bersalah dan menunjukkan penyesalan, jenayah yang dilakukan adalah terlalu besar. Kesakitan yang ditinggalkan kepada keluarga mangsa dan masyarakat tidak dapat ditebus. Hukuman yang paling berat perlu dijatuhkan. Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman mati ke atas tertuduh Mohad Hafiz atas kesalahan membunuh. Hukuman diumumkan. Seluruh dewan riuh. Puan Fauziah menjerit sekuat hati, lalu pengsan. Pengantin lelaki akhirnya menangis, air mata kesakitan, dendam, dan kelegaan kerana keadilan akhirnya ditegakkan. Mohad Hafiz mendengar dua perkataan hukuman mati, rebah. Dia diheret oleh polis ke trak penjara. Perbicaraan berakhir.
Majlis perkahwinan berdarah di Johor Bahru berakhir dengan hukuman mati yang setimpal. Tetapi kesakitan dan tragedi mereka yang ditinggalkan, serta ingatan ngeri seorang pengantin perempuan yang dibunuh di atas katil perkahwinannya, akan terus menghantui bandar ini selamanya. Hai semua, terima kasih kerana sudi mendengar. Cuba komen sikit, korang semua dari mana ya? Seronok juga bila dapat tahu cerita ini sampai ke serata tempat. Apa pendapat korang tentang perkongsian kali ini? Ada tak bahagian yang paling menyentuh hati atau yang membuatkan korang berfikir? Saya suka sangat baca setiap komen dari korang. Apa-apapun, saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton ini sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat dan dilimpahi ketenangan. Jaga diri baik-baik ya di mana sahaja anda berada. Oh ya, kalau korang pun ada cerita atau pengalaman menarik yang ingin dikongsikan bersama, jangan segan-segan untuk tulis di ruangan komen di bawah. Mana tahu, kisah anda pula boleh menjadi inspirasi dan kekuatan untuk orang lain.